Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Jadi, untuk hari ini, kita akan lihat buku teks jilid 2, muka surat 31. Kemudian, kita akan lihat buku aktiviti jilid 2, muka surat 33. Kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran menulis. Standard pembelajaran ataupun SP kita ialah 3.2.1-4. Objektif kita pada hari ini, pada akhir sesi PDPR, murid dapat membina sekurang-kurangnya 2 perenggan dengan betul. Sekarang kita akan lihat buku teks jilid 2 muka surat 31. Jika kamu lihat, perenggan yang pertama dan kedua telah diberikan. Untuk perenggan yang ketiga, kamu perlu melengkapkan tempat kosong. Untuk perenggan yang keempat pula, kamu perlu membina ayat, kemudian menulis ayat tersebut dalam bentuk perenggan. Kita akan baca bahan yang diberikan terlebih dahulu. Amalan bijak. Petang itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat kitar semula. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Alice memasukkan surat khabar ke dalam. Selepas itu, dia memasukkan ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian, Alice memasukkan gambar yang ketiga hanya frasa yang diberikan. Frasa tersebut ialah kaunter bayaran, beg mesra alam, ganti beg plastik. Cuba lihat info tong kitar semula. Tong biru untuk kertas seperti buku, surat khabar dan majalah. Tong coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Tong jingga untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman, beg plastik, botol mineral dan bekas makanan. Sekarang, kita akan cuba lengkapkan perenggan ketiga. Alice memasukkan surat khabar ke dalam. Cuba kamu lihat di manakah Alice masukkan surat khabar tersebut. Ya, Alice masukkan surat khabar tersebut di dalam tong berwarna biru. Jadi kita boleh tulis, Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong berwarna biru. Selepas itu, dia memasukkan ke dalam tong berwarna jingga. Cuba kita lihat semula, barang apakah yang dimasukkan ke dalam tong yang berwarna jingga? Ya, tong yang berwarna jingga ialah untuk tin aluminium dan plastik. Jadi, kita boleh tulis, selepas itu, dia memasukkan botol plastik ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian, Alice memasukkan, cuba kita lihat, tong apa yang belum kita tulis. Betul, tong yang belum kita tulis ialah tong berwarna coklat. Apakah barang yang kita masukkan ke dalam tong yang berwarna coklat? Tong yang berwarna coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Jadi, kita boleh tulis, Alice memasukkan botol kaca ke dalam tong berwarna coklat. Jadi, kita telah melengkapkan perenggan ketiga. Mari kita baca semula. Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong berwarna biru.
Selepas itu, dia memasukkan botol plastik ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian, Alice memasukkan botol kaca ke dalam tong berwarna coklat. Sekarang, kita akan lihat gambar yang ketiga dan frasa yang diberikan untuk membina perenggan keempat. Kita boleh mulakan perenggan kita dengan, kemudian mereka menuju ke pasar raya. Selepas mendapatkan barangan yang dikehendaki, cuba kamu lihat gambar yang ketiga. Siapakah yang berada di kaunter bayaran? Ya, Alice dan ibunya yang berada di kaunter bayaran. Jadi, kita boleh tulis, selepas mendapatkan barangan yang dikehendaki, Alice dan ibunya pergi ke kaunter bayaran. Kita akan lihat frasa yang kedua, iaitu beg mesra alam. Siapakah yang membawa beg mesra alam tersebut? Ya, Alice dan ibunya yang membawa beg mesra alam. Jadi, kita boleh bina ayat, mereka membawa beg mesra alam. Sekarang, kita akan lihat frasa yang ketiga. Ganti beg plastik. Jadi, apakah yang digunakan untuk menggantikan beg plastik? Ya, beg mesra alam tersebut digunakan untuk menggantikan beg plastik. Jadi, kita boleh bina ayat, beg mesra alam itu digunakan untuk mengganti beg plastik. Kita akan baca semula perenggan yang telah kita bina. Kemudian, mereka menuju ke pasar raya. Selepas mendapatkan barangan yang dikehendaki, Alice dan ibunya pergi ke kaunter bayaran. Mereka membawa beg mesra alam. Beg mesra alam itu digunakan untuk mengganti beg plastik. Jadi, sekarang kita akan lihat bagaimana cara untuk kita tulis petikan yang kita telah lengkapkan di dalam buku tulis. Jadi, kalau kamu lihat, cikgu sudah tulis 1, 2, 3 dan 4. Ini ialah perenggan. Okey, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan yang keempat. Jadi, untuk perenggan yang pertama, kamu akan tulis ayat kamu betul-betul di tepi garisan. Okey, jadi kalau kamu lihat, ayat ini bermula di tepi garisan. Seterusnya, untuk perenggan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, kamu akan jarakkan sedikit ayat yang pertama daripada garisan. Okey, ini ayat yang pertama, kamu akan jarakkan daripada garisan. Okey, jadi kalau kamu lihat di sini ada jarak. Okey, kamu boleh gunakan jari untuk membuat jarak tersebut. Okey, sama juga di perenggan 3 ada jarak sedikit. Dan perenggan keempat pun sama, ada jarak. Jadi, ini adalah salah satu cara untuk kamu lihat perenggan yang baru. Jadi, kalau kamu lihat apa-apa petikan, perenggan yang pertama akan berada di tepi garisan. Perenggan yang kedua dan seterusnya ada sedikit jarak untuk setiap ayat yang pertama. Kamu juga perlu ingat, di dalam perenggan kamu tidak perlu tulis nombor. Jadi nombor yang cikgu tulis sekarang ni hanyalah untuk menunjukkan kepada kamu perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat. Jadi cikgu akan padam supaya kamu tidak terkeliru. Okey, ingat ya, apabila kamu menulis petikan ataupun menulis perenggan, kamu tidak perlu menulis nombor. Jadi sekarang kita akan lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 33.
kita akan baca arahan yang diberikan. Tulis perenggan. Seterusnya, kita akan lihat bahan yang diberikan. Tajuknya ialah jadikan kebiasaan. Kemudian, untuk setiap gambar, telah diberikan frasa. Untuk gambar yang pertama, frasa yang diberikan ialah balik ke kelas, bersihkan tapak kasut. Untuk gambar yang pertama, perenggannya telah diberikan. Waktu pendidikan jasmani telah tamat. Siha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Untuk perenggan kedua, ketiga dan keempat, hanya frasa yang diberikan, jadi kamu perlu membina ayat sendiri untuk melengkapkan perenggan tersebut. Mari kita lihat gambar yang kedua. Jadi, kalau kita lihat di dalam gambar, terdapat seorang murid perempuan sedang mengasah pensil. Okey, dia buang sampah tersebut dalam bekas. Jadi kalau kita lihat, untuk ayat yang pertama telah diberikan, iaitu pensil Siha telah tumpul. Kemudian dia bagi perkataan dia. Kalau kita lihat, frasa yang diberikan ialah mengasah pensil dan bekas khas. Jadi kita akan gunakan frasa yang diberikan untuk membina ayat. Jadi kita lihat dulu frasa mengasah pensil. Jadi kita akan sambung sahaja. Dia sedang mengasah pensil. Seterusnya kita lihat frasa yang kedua, iaitu bekas khas. Jadi kita boleh tulis ayat, dia membuang sampah ke dalam bekas khas. Jadi, kita dapat dua ayat. Sekarang, kita akan lihat gambar yang ketiga. Jika kamu lihat, di dalam gambar tersebut terdapat dua orang murid sedang membuang sampah. Jadi, murid perempuan tersebut ialah Siha dan murid lelaki tersebut ialah rakannya. Frasa yang diberikan pula ialah pembungkus roti dan tong sampah. Jadi kita boleh bina ayat menggunakan kedua-dua frasa tersebut. Kita akan bina ayat yang pertama menggunakan frasa pembungkus roti. Jadi kalau kita lihat dalam gambar tu ada Siha dan rakannya. Kita boleh tulis Siha dan rakannya membuang pembungkus roti. Okey, jadi di manakah mereka membuang pembungkus roti tersebut? Ya, mereka membuang pembungkus roti di dalam tong sampah. Mereka membuang pembungkus roti di dalam tong sampah. Okey, jadi kita dah dapat dua ayat lagi. Seterusnya, kita akan lihat gambar yang terakhir iaitu gambar yang keempat. Okey, jika kamu lihat di dalam gambar tersebut, itu ialah gambar kelas Siha. Jika kamu lihat di atas lantai, kelas tersebut tiada sampah di atas lantai. Frasa yang diberikan pula ialah kelas bersih dan tiada sampah. Jadi, kita akan bina ayat menggunakan frasa yang pertama iaitu kelas bersih. Jadi, kelas tersebut ialah kelas Siha. Jadi, kita boleh tulis dulu kelas Siha bersih dan ceria. Okey, sekarang kita akan gunakan frasa kedua iaitu tiada sampah. Jadi kita boleh tulis tiada sampah
tiada sampah di atas lantai atau di sekeliling kelas. Okey, jadi kita dapat lagi 2 ayat. Sekarang, kita sudah melengkapkan semua perenggan yang diberikan. Jadi, cikgu harap video ini dapat membantu kamu memahami mengenai perenggan dan dapat membantu kamu melengkapkan latihan di muka surat 33. Itu sahaja pelajaran untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan latihan di muka surat 33, kemudian hantar kepada cikgu. Terima kasih semua.